Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan al-fadhil tuan-tuan imam masjid dan juga pengurusi serta yang berkuasanya, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitulah perbincangan kita tentang suatu perkara yang menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, iaitulah kehidupan bermasyarakat dalam suasana harmoni, tidak ada perkelahian dan juga tidak ada perbalahan di antara. Sebuah buku yang saya usahakan diberi nama Rahmat di dalam Perbezaan. Apa arti rahmat dalam perbezaan? Artinya setiap perkara yang berlaku, mungkin berlakunya perbezaan di antara kita sama-sama kita, dan kita tu tak payah kita perluaskan siapa kita, boleh jadi kita itu di antara satu keluarga berbeza, di antara kita dengan kawan-kawan, di antara kita dengan orang-orang lain, semuanya akan berlaku perbezaan. Tetapi perbezaan itu kalau tidak diuruskan, maka dia menjadi perpecahan. Tetapi sekiranya perbezaan itu diatur dengan baik, maka dia menjadi satu rahmat dan keluasan. Maka contohnya Allah Subhanahu wa taala telah sebut kepada kita dalam surah Ar-Rum, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, khalqus samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi. Langit, bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbezanya lidah kita, berbezanya warna kita. Kadang-kadang orang yang berdekatan dalam satu qaryah, dalam satu kampung, contohnya hari ini alhamdulillah kami dari rombongan Dakwah Unlimited, kita buat kunjungan ziarah ke perkampungan orang-orang asli. Nak masuk tu kena belajar dulu bahasa-bahasa yang mereka gunakan, dan memanglah kita tidak akan faham apa yang dia bercakap. Duduk satu tempat ya, tapi kabilah itu sudah berbeza. Bahkan kadang-kadang kita berkawan dengan sahabat kita orang kampung lain, orang negeri lain, sama-sama orang Malaysia pun berbeza bahasa. Wa alwanikum, dalam sudut warna pula, dalam satu keluarga ada yang cerah, ada yang gelap. Ini Allah SWT kata apa? Inna fi zalika laayatin lil alimin, ianya menjadi tanda kekuasaan, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berfikir. Jadi orang yang berfikir, dia tengok perbezaan ini menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pergi melawat ke kebun-kebun, dalam satu kebun, tanah yang sama, air siramannya
mari daripada air bukit ke, air hujan ke, air paip ke, sama. Tetapi yang ni manis, yang ni masam. Jadi macam-macam dia punya perasaan, dia punya perbezaan, itu semua tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama, pengkaji-pengkaji mengatakan, para jemaah sekalian, ni basmah, bahasa Arab kata basmah, bahasa Melayu kata ibu jari kita ni. Ibu jari kita ni, adakah orang sama? Contohnya adik-beradik. Engkau tu pergi ambil duit aku di bank boleh? Ambil ibu jari. Tak akan berlaku. Dalam banyak-banyak manusia ni mesti ada perbezaan ni. Karena itulah hari ni kita tengok banyak kan tempat-tempat yang pejabat-pejabat hari ni semuanya guna ibu jari. Cuma bezalah, zaman dulu ibu jari ni ditepek, stempel. Tapi hari ni dia tak mahu dah, dia pakai scan. Zaman berubah, tetapi scan ke, guna stempel ke, guna apa ke, yang pentingnya dia masih lagi menggunakan banan. Itulah ibu jari. Berapa juta manusia ni ada atas dunia, tak sama. Boleh jadi kalau hak mati dulu-dulu, lama-lama dah, mungkin sama. Tapi dia dah mati, tangan dia tak boleh nak guna lagi. Wallahu a'lam. Tetapi setakat hari ni tak ada orang yang sama di antara dua orang makhluk Allah Ta'ala, dua orang hamba Allah Ta'ala yang jari dia boleh bertukar. Nah, kalau dia pergi boleh ambil duit, yang ni pun boleh ambil duit. Jawabnya tidak ada. Maka itulah yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam mukaddimah perbincangan kita ini, para jemaah sekalian, saya sebut tentang bagaimana manusia itu berlakunya perbezaan berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quranul Karim, iaitulah, coba tuan tengok dalam muka surat yang kedua dalam buku ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu. Kalau Tuhan nak, dia jadi satu ya kita manusia ni. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Orang yang Allah Ta'ala beri rahmat. Walizalika khalaqahum, dan kerana itulah dia menjadikan manusia, supaya manusia ini ada perbezaan. Allah nak tengok perbezaan yang ketara ini. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhan kamu, sesungguhnya Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan sekalian jin dan manusia. Wal'iyazubillah. Surah Hud ayat 118 dan 119. Dalam ayat ini Allah SWT cerita kalau dia nak, dia jadikan manusia satu ya. Satu rupa, satu cita rasa, satu perasaan. Agak-agaknya macam mana kita nak buat? Kalau rupa kita satu je berlaku. Tak usah kata apa. Dalam satu family, rupa dia sama. Agak-agak macam mana kita nak bezakan? Hari ni kalau ada orang yang kembar, dia panggil orang kembar kan. Orang kembar ni rupa yang dipanggil kembar seiras. Jangan yang kembar siam tu. Yang kembar siam tu berat lagi. Nah, dia pakai campur sekali dua tu. Yang kembar seirah ni pun suka kita. Ini adik ke abang? Ini adik ke abang? Kita akan tanya je. Kecuali mak dia boleh kenal. Ini anak dia, ini yang nombor satu, ini adiknya, yang abangnya mungkin ada beza sikit dekat ujung telinga, ya, beza sikit dekat hidung dia ke. Jadi orang yang biasa tengok sah, dia tidak akan kenal. Orang yang kita tengok gini pun kadang-kadang bertukar. Jadi Allah SWT tidak melakukan sedemikian. Karena itulah siapa buka kedai pasar malam ke, buka kedai kain ke, kita tengok kain ni, Masya Allah, tak setuju angin kita. Kain lagu ni jual. Tak?
Lepas kita letak je, masuk orang lain pula, Masya Allah, dia kata 5 hari dah saya pergi cari kain ni, hari ni jumpa kat sini. Ajib. Nah, orang ni tak setuju. Mari yang kedua ni, Masya Allah, dia kata aku 5 hari dah cari benda ni, ada kat sini. Maka kita sukar kita nak kata, kerana itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang tanya dia, Syekh, saya kata dalam hati saya, sekiranya saya kahwin dengan orang perempuan ni tak cantik, tak comel, maka orang perempuan tu jatuh talak, tercerai. Jadi lepas dia kahwin, dia tengok macam tak comel ya, tak cantik bini dia tu. Dia pun bimbang lah, takut-takut jatuh talak. Dia pergi jumpa imam, ya imam, macam mana keadaan saya sekarang, jatuh ke tak jatuh? Imam kata tak jatuh talak, sebab likulli saqitatin laqitah, setiap benda yang jatuh itu ada orang yang pungut, ada orang yang kutip. Kalau kita hari ni kita kata sampah jatuh, benda orang jatuh, semua ada orang ambil. Sampah jatuh, ada orang ambil. Siapa ambil? Majlis bandaran ambil. Daun-daun yang jatuh diambil oleh kambing contohnya makan. Maka Imam Syafi'i kata, kalau mu rasa tak comel pun, cuba tanya dia, berapa orang dah pinang orang ni? Boleh jadi kalau kamu cerai hari ni, esok ada orang lain ambil. Itulah dipanggil cita rasa manusia ini berbeza-beza. Maka kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, perbezaan manusia ini dalam semua sudut. Yang besar sekali yang jadi masalah pada kita, perbezaan dari sudut akidah. Perbezaan dari sudut akidah, maka dengan itu kita mesti wajib kita kena mantapkan akidah kita, kita kena kuatkan pegangan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah umat Islam ini umat yang bersatu, ummatan wahidah. Satu dari sudut mana? Dari sudut pegangan kita, dari sudut akidah kita. Kalau kita tanya orang Islam, awak semuanya kata aman tu billah, aku beriman kepada Allah. Amanar rasulu, ayat yang kita baca tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi semuanya beriman pada Allah, beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi paksi yang utama. Maka setiap orang Islam itu dianggap sebagai bersaudara. Jadi coba kita tengok dalam ayat yang muka surat 59 dalam buku ni, iaitulah dalam bab tajuk kepentingan kesatuan dan jauhi perpecahan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Ini asas kepada kita. Muka surat Islam itu iaitulah orang yang mesti membantu sama-sama kita. Maksudnya bersemangat nak menolong, nak membantu, nak bekerja sama, sebab itu sama-sama kita. Tapi kadang-kadang kita jadi bimbang bila orang kita, orang ni orang Islam, orang ni yang adalah sedikit perbezaan. Mungkin hari ni sini harga RM5.20, kedai orang Islam tu RM5.30. Oh, dia kata mahal, tak boleh beli kedai orang kita. Kita tidak berfikir panjang dalam masalah ba'duhum awliya u ba'din, tolong menolong sama-sama kita tu. Kita kena tengok banyak lagi sudut-sudut yang lain. Orang ni keluar zakat, orang ni bantu masjid, orang ni macam-macam lagi pertolongan, melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Dalam bab pelaksanaan syariat di atas muka bumi ini, maka menjadi kewajipan yang besar kepada kita, iaitulah mesti kita bantu, mesti kita tolong, mesti kita sokong. Karena apa? Karena kalau kita umat Islam yang tidak masyarakat. Kemudian tengok firman Allah Ta'ala lagi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang yang beriman itu orang yang bersaudara. Apa makna saudara di sini? Persaudaraan di dalam keimanan. Oleh itu bila kita tengok orang Islam, kita kata ini saudara kita.
Jadi hak kita ni dengan orang Islam ada satu hak, dia panggil hak ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Satu lagi kita lihat, dia panggil silaturrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kena bezakan di antara hak silaturrahim dengan hak persaudaraan Islam. Saya perhati, ada di kalangan kita ni, dia panggil silap teknikal. Bila kita nak pergi ziarah rumah kawan kita, aku nak pergi rumah kau ni, nak buat apa? Nak hubungi silaturrahim. Sedangkan kita ni kawan saja. Maka bila kawan, bukan nama silaturrahim, itu dia panggil nama dia ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kalau silaturrahim bermakna kita nak pergi berbesan dengan dia, nak cari menantu kat situ. Baru betul. Awak nak bagi apa? Nak rapatkan silaturrahim, artinya kita nak kahwinkan anak kita dengan anak dia. Barulah cucu dia cucu kita. Bermula di situ. Anak dia menantu kita. Bila anak sudah jadi menantu, artinya sudah boleh bersalam, sudah menjadi mahram. Andai kata anak kita cerai anak dia, maka dia budak perempuan tadi tetap menjadi menantu kita. Haram kita berkahwin dengan sampai bila-bila. Anak kita pun jadi menantu pak dia. Itu dia panggil ukhuwah silaturrahim. Ukhuwah artinya kita nak hubungi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sama-sama. Kita nak pergi rumah kawan, kita kata nak pergi menyambung ukhuwah Islamiyah. Ini konsep innamal mu'minuna ikhwatun. Kadang-kadang kita tidak begitu mantap dalam pelaksanaan dia. Kita lebih kepada nak menjaga diri kita sendiri, tapi kita tidak utamakan saudara-saudara kita yang lain. Tuan-tuan dan para puan-puan, para jemaah sekalian, ada satu cerita yang menarik. Cerita menarik ini, seorang laki-laki, dia berjalan nak pergi ziarah sahabat dia di sebuah kampung yang lain. Jalan. Sahabat dia ni orang baik, dan dia pun orang baik, nak pergi ziarah. Tiba-tiba dia tengok ada seorang laki-laki tunggu tepi jalan. Assalamualaikum Pak Cik, nak pergi mana? Oh, dia kata saya nak pergi ziarah sahabat saya di kampung sebelah. Kenapa? Menarik soalan dia. Kenapa nak pergi? Dia kata tak ada apa-apa, sebab saya sayang kepada dia kerana dia saudara saya, sama-sama seagama. Uhibbuhu fillah. Saya sayang kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana orang lain. Malaikat tanya lagi, Allah betul-betul ke kamu ni sayang kerana Allah? Betul? Besar kata Pak Cik ni, betul, tak ada dah. Dia tak, bukan kerana dia tolong aku, bukan kerana dia bantu aku, bukan kerana bukan ada satu minnah, ada satu jasa baik yang pernah dia buat yang menyebabkan kita terkenang budi. Tak ada terlibat dengan budi apa-apa. Habis yang adanya apa dia? Yang adanya aku nak pergi sayang dia kerana Allah. Maka si laki-laki yang tahan tengah jalan tadi memperkenalkan diri dia. Dia kata, Pak Cik, sebenarnya saya ni malaikat. Ingat baik-baik. Kalau kita berjalan nak pergi ziarah orang, tiba-tiba ada orang tanya tepi jalan tu, jawab baik-baik. Boleh jadi malaikat mari. Malaikat ni dia boleh berupa macam-macam. Malaikat, kalau malaikat rupa sungguh dengan rupa dia yang asli, mati kita. Nabi kita SAW tengok rupa malaikat yang asli 2 kali. Bila? Pada malam yang pertama nak terima wahyu di Gua Hira, ketika itu malaikat datang dengan rupa yang asli. Kata Nabi, malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Sekeping sayap saddul ufuk, sampai ke pelusuk ujung langitnya. Sekeping selai, kita nak kata sekeping ke selai sayap ke, besar sangat ni, 600 sayap. Jadi malaikat dia mari, dia tak akan rupa dengan rupa yang asli. Kalau rupa yang asli kita akan mati. Tengok benda pelik kita takut dah. Menggigil kita tengok benda besar-besar sikit. Ini teman. Maka malaikat itu perkenalkan diri, dia kata, ya akhi, ya wahai saudara, aku ni utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala sayang kepada Tuhan.
ahabbakallah. Allah Ta'ala sayang kepadamu kerana kamu sayang kepada saudara kamu kerana Allah Azza wa Jalla. Hari ini para jemaah sekalian, adakah tak ada sifat sayang kita kepada saudara-saudara kita? Sayang? Jawabnya sayang. Tetapi tahap mana kesayangan kita tu? Adakah siapa peringkat kalau dia tak ada di masjid, dicari lalu? Tanya khabar, Assalamualaikum. Tak sihat ke? Kenapa tak mari masjid 2 hari dah ni? Dah, bukan tak sihat, duduk rumah anak dekat Kuala Lumpur. Dah, contohlah. Oh, Alhamdulillah lah. Ingat ke tak sihat? Patut kena pergi mana-mana beritahulah ke ahli masjid ni supaya kita tak mencari-cari. Ni orang hilang berapa hari, entah mana pun. Tak, kabar-kabar orang kata, mati dah dia tu. Innalillah. Mati bila? Entah mati bila pun tak tahu. Sudah dikebumikan banyak hari dah. Tak tahu mati tak mati sahabat kita. Dan orang yang berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla ini sangat besar dia punya kedudukannya. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senaraikan orang ini termasuk di bawah kategori orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Tuan-tuan ingat ke tidak hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan ini boleh duduk di bawah bayangan arasy Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika tidak ada bayangan pada waktu itu. Siapa dia? Salah seorang daripadanya, warajulani tahabbani fillah, 2 orang laki-laki yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Jadi kita mestilah kita sayang kepada kita semata-mata kerana Allah. Kita duduk solat di masjid sama, kita pergi jalan yang sama, duduk di taman yang sama, di kampung yang sama, daripada kalau rumpun kita yang sama. Jadi kita sayang kerana banyak dia, tetapi kesayangan kita itu biarlah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana yang lain. Maka orang yang duduk di kedudukan yang begini, kelebihannya begitu besar, dia akan al-mutahabbuna bijalali. Allah SWT akan panggil pada hari kiamat, di mana ke orang yang berkasih sayang kerana aku pada hari kiamat? Allah gembira kita pada saat itu. Maka bagaimana kita nak konsep innamal mu'minuna ikhwatun, orang Islam itu bersaudara. Yang saya bimbang hari ini, kadang-kadang kita bukan nak kelahi dengan orang, tetapi kita rasa macam orang suka kelahi dengan kita. Berlaku ke tak berlaku macam ni? Jawabnya berlaku. Bila berlaku tu? Apabila timbulnya dalam perasaan kita ni su'uzan, sangkaan buruk kepada orang. Bila kita mudah sangka buruk pada orang, maka di saat itu akan mudah timbul perasaan yang tidak baik. Karena itulah termasuk dalam dosa besar, tuan-tuan, orang yang memutuskan perhubungan di antara saudara. Dalam satu kes, dalam satu hadis, ada menceritakan tentang bagaimana syaitan pada waktu pagi dia akan buka dia punya pangkalan dia di atas laut, atas air, alal ma', atas air. Bos dia bagi arahan, kamu pergi sebelah ni, mu sana, orang ni sini. Dan apa kerja yang kamu lakukan, dia punya progres, kejayaan yang dia buat, mesti datang bawa balik laporan kepada bos apa yang dia berjaya. Petang nanti mari balik, bos, oh saya berjaya hari ni. 3 orang saya buat dia sibuk, buat kelang kabut, tak solat. Oh bagus, duduk. Mari orang lain pula, orang tu bertumbuk dah, silap parking kereta, contohlah. Mari yang lain pula, orang ni maki orang, semua tak markah biasa. Tapi bila mari seorang jin ataupun syaitan ni bagi laporan, dia kata, bos, saya telah berjaya hari ni, saya punya buat godaan sampai peringkat suami dengan isteri bercerai. Bila dia dengar kejayaan yang sangat hebat ini, suami isteri bercerai, dia kata, awak duduk sini tepi aku, mu telah menjalankan tugas dengan baik. Syaitan nak sangat manusia ini berpisah. Kerana apa? Sebab perpisahan itu suatu benda yang cukup berat. Jadi orang kelahi, kalau orang ni semua ni itu berat juga, tapi dia suka sangat yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi,
Karena itulah ahli sihir, dia nak memisahkan di antara seorang itu dengan isteri, keluarga dia. Nak misah. Maka merusakkan kesatuan kita. Ia merusakkan menjadi perpecahan umat kita ini, iaitulah dia panggil sangkaan buruk terhadap orang, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazzan. Nabi mengatakan, aku bagi amaran kepada kamu daripada melakukan bersangka buruk dengan orang. Itu bahaya sekali. Baik, tengok dalam perbincangan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keadaan orang yang beriman dengan dibuat bandingan seperti jasad yang satu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman, orang-orang yang beriman, kita semua ni orang yang beriman. Saudara-saudara kita yang duduk di negeri Arab, duduk Mekah ke Madinah ke Yaman ke di Mesir ke, duduk di Jepun ke, duduk di Korea ke, duduk di Amerika, apa saja atas dunia ni saudara kita. Jadi orang mukmin dianggapkan seperti dalam kasih sayang mereka, dalam lemah lembutnya seperti satu jasad, tubuh yang satu. Apabila ada anggota yang sakit, seluruh jasadnya turut berterasa sakit dengan berjaga malam dan rasa demam. Bandingan ni para jemaah sekalian sangat mantap. Mantap ke tidak? Apa yang tak mantap? Nabi kita selalu buat bandingan tubuh kita. Tuan-tuan berjalan, tiba-tiba kaki sepak batu, top sepak batu. Ia mengaduh siapa? Mulut aduh. Yang menangis siapa? Mata. Yang sepak tu kaki. Mata tu buat apa? Awak duduk ke atas, relax-relax je lah. Jadi semua anggota rasa sakit. Hari ini perasaan ini ada ke tak ada? Bila kita, tuan-tuan dengar ke tidak, umat Islam di Rohingya, dengar tidak? Orang Rohingya dihina, dibunuh, diganyang oleh pemerintah tempat dia. Kita tak rasa apa-apa, sebab kita ingat ke orang Bangla macam tu mai kerja pak kita. Tak ada rasa. Tengok dalam TV, tentera-tentera Bashar al-Assad bom umat Islam Ahli Sunnah di Syria. Berapa titis air mata kita menitis kerana sedih. Tengok saudara-saudara kita dibom. Kau tak rasa apa-apa juga. Di tempat kita ini, pergi melawat dia, ada yang tak cukup makan, ada yang susah hidup. Tak terdetik ke dalam jiwa kita nak membantu mereka? Tak mari juga. Bila kita tengok masyarakat awam, jiran kita, tetangga kita, keluarga kita, anak-beranak kita, waris-waris kita tengok dia orang tak salat, dia orang tak puasa, dia orang tak tutup aurat, berjalan sana sini bebas entah mau agama apa, seolah-olahnya begitu. Adakah kita rasa sedih? Maka kalau sudah tidak ada, inilah dia panggil kematian awal bagi kita. Mati sudah perasaan. Saudara kita dibunuh, tak rasa apa. Saudara kita tak salat, tak rasa apa. Keluarga kita tak tutup aurat, tak rasa apa. Jadi apa makna? Inilah yang dikatakan orang ini sudah mati perasaan. Orang yang mati perasaan ini lebih bahaya daripada orang yang mati biasa. Dia ingat dia baik, dia ingat dia duduk dalam keadaan yang sempurna, tapi keadaan dia cukup bahaya. Kata orang sakit tak tahu dia sakit itu lebih bahaya daripada orang sakit yang tahu dia sakit. Orang sakit yang dia tahu dia sakit, sibuk tak sibuk dia? Sibuk pergi hospital, pergi cari terpomok. Kadang-kadang bukan sekat terpomok, pergi cari lagi ahli tu ahli ni. Maka ini semua bahaya yang kita ada. Jadi para jemaah sekalian, kita nak supaya apabila kita
duduk dalam suasana begini, biarlah kita terasa. Kata orang cubit telinga kanan, biar telinga kiri terasa. Bila kaki kanan sepak, kaki kiri juga sakit, kan? Ibu jari yang kena batu, mata yang menangis. Jadi itulah perasaan kita yang kita nak. Kalau kita tengok contoh-contoh yang dibuat, contohnya bagaimana 3 orang sahabat, Huzaifah Al-Adawi menceritakan pada peperangan Yarmouk, 3 orang sahabat ni sedang nazak, tapi bila sampai kepada peringkat orang nak bagi air kepada dia, dia kata orang sebelah tu kuat lagi tu, pergi pula. Sampai orang sebelah, dia kata yang sebelah tu kuat lagi, pergi cepat. Akhir sekali 3 orang sahabat ni tidak sempat minum air, sebab masing-masing tunjuk orang tu lebih berhak, orang ni lebih berhak, orang ni lebih memerlukan daripada saya. Akhir sekali masing-masing meninggal, dan air itu masih lagi berbaki di tangan orang yang nak pergi minum air tadi. Ini dia panggil manifestasi, gambaran bagaimana sifat orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan berkasih sayang kepada Allah. Tengok dalam muka surat 63, berkata para ulama, Allah SWT telah menjadikan hamba-hambanya saling bantu-membantu di antara mereka, bersaudara, berkasih sayang, dan menyuruh mereka supaya bersatu dan melarang daripada berpecah dan berikhtilaf. Itu asas perjalanan agama. Allah SWT tak suruh kita, Allah Ta'ala suruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguh dengan agama Allah, jangan berpecah. Jadi bagaimana boleh umat Islam ini berpecah sehingga seorang itu menyokong hanya satu golongan saja dan membenci semua golongan yang lain selain daripada itu dengan semata-mata sangkaan zon dan mengikut kehendak hawa nafsu, bukan berdasarkan kepada dalil yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini satu benda. Kadang-kadang kita tak tahu apa, yang mana betul, yang mana tak betul pun tak tahu. Maka siapa yang meneliti hukum hakam syarak akan mendapati banyak sekali dalil yang menunjukkan kepentingan penyatuan dan ijtima'. Hukum ini juga menolak perpecahan dan pergolakan yang mana semua manusia bersatu dalam ibadat. Kita hari ini bersatu tak bersatu dalam ibadat? Satu. Cuma ada benda yang patut kita nak nampak. Bila azan, semua orang mari masjid. Orang-orang yang telinganya dengar azan. Telinga mana? Telinga hati dia dengar. Sebab yang dengar azan dengan telinga biasanya, saya rasa semua orang-orang yang tak tuli dengar belakang telinga. Menara masjid kita ni berapa jauh boleh pergi azan kita? Berapa jauh? 2 kilometer lebih kurang. Ini kita atas bukit ni. Kalau atas bukit lagi jauh dah dia punya pergi. Tapi yang hadir solat berapa orang? Kita ni lah yang ada ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat dengar dengan mata hati azan ni, kata alhamdulillah. Sebab apa kita kata alhamdulillah? Kita yang dapat dah hadir ke masjid solat berjamaah ini, iaitulah orang yang telah mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang-orang uzur, itu tak masuklah, dia uzur, dia dapat bantuan juga. Sebab sewaktu Tuan Bilal azan, hayya 'alas salah, kita jawab apa? Kuat sikit dengar nak jawab. Jawab pada apa? La haula wala quwata illa billah. Apa maksud? Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Aku nak, tiba-tiba kita boleh sampai ke masjid, kita bersyukur pada Allah SWT sebab permohonan kita minta bantuan Allah, kita minta kembali kepada pertolongan Allah. Allah Ta'ala telah perkenankan kita. Allah Ta'ala telah perkenankan kita. Alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan bahawa
Bila manusia itu boleh balik kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bila kita masuk dalam masjid, yang tak mari masjid satu kes, itu satu perpecahan lain pula. Perpecahan masyarakat tak nak pergi masjid. Berpecah dengan siapa? Dengan orang yang pergi masjid. Tetapi yang kita bimbang para jemaah sekalian, kita berpecah sekali lagi dalam masjid. Bila mana? Apabila kita tidak berebut nak duduk di saf awal. Satu. Yang kedua, apabila saf kita tak sama, garisan ada. Saya pun tak pasti berapa tahun masjid-masjid di negara kita Malaysia ni menggunakan garisan di atas kapet dia. Sejak bila? Apa tahun? 20 tahun ada dah. Ke dulu kan sama je tikar belaka. Tapi orang boleh solat sama juga. Hari ni ada garisan, tapi sahnya betul tak betul? Bengkok-bengkok. Ini di antara punca perpecahan khilaf berlaku. Dalam hadis Nabi SAW, ini menjadi sunnah kepada imam-imam. Imam-imam kita kena tengok. Kalau kita nak qamat, sudah qamat. Bila sudah qamat, qamatus salat, maka menjadi tanggungjawab imam, sebelum dia akad takbir, dia kena tengok belakang dulu. Saf, betulkan saf, rapat saf, itu tanggungjawab imam. Tak boleh imam seronok. Kadang-kadang imam ada juga kata saf, tapi dia tengok ke depan. Nah, arahan itu mesti mata tengok, mulut cakap. Nabi kata la tusawwuna sufufakum, hendaklah kamu betulkan saf kamu, au la yukhalifannallahu baina qulubikum, ataupun Allah Taala pisahkan di antara hati kamu. Jadi ada orang duk tanya, sah kita tak bersatu ni, tak sama ni, sebab hati kita tak bersatu ke, ataupun sebab hati tak bersatu maka sah kita tak sama? Yang mana betul? Sebab hati tak bersatu, sah pun belok. Ataupun dengan sah tak betul, maka hati kita tak bersatu? Jawabnya dua-dua. Oleh kerana sah tak betul, maka hati kita juga tidak bersatu. Ataupun dengan sebab hati itu tak bersatu, maka sah kita jadi, kesan dia nampak yang zahirnya saf tak sama. Ini kena ambil perhatian para jemaah sekalian. Jadi kita jangan nampak bahawa perbezaan-perbezaan yang besar-besar sampai peringkat kelahi satu kampung itu satu perbezaan, tetapi perbezaan kecil saja, tapi sebenarnya dia memberi kesan yang besar apabila kita tidak bersatu. Itu dalam ibadat kita, tuan-tuan, sudah ada mekanisme untuk kita bersatu. Baik, sekarang ini kita akan solat berjamaah. Orang yang jadi imam biasa ya, imam kampung. Di belakang dia, Masya Allah, tuan qadi besar ada, ustaz-ustaz yang hebat-hebat, pensyarah, pendakwah, siapa saja, menteri ada kat belakang, menteri ke, orang besar pejabat agama ke, orang tinggi mana imam, selagi dia duduk belakang imam, maka wajib dia kena ikut imam. Iza kabbara fakabbiru, Nabi SAW beritahu, apabila imam itu bertakbir, maka kamu juga takbir, Allahu Akbar. Wa iza raka'a farkam, bila dia rukuk, kamu rukuk. Ini lambang kesatuan umat Islam, bahawa tak boleh Allah nak didik kita 5 kali satu hari. Bila kita salat berjamaah, kepatuhan kita kepada pemimpin, ketua kita, tak boleh kita langgar. Dia kata, dia imam biasa tu, saya imam besar. Nah, dia tak rokok lagi, kita Allahu Akbar, rokok dulu. Boleh? Kenapa tak boleh? Inilah pendidikan yang Allah SWT, tarbiyah yang Allah Ta'ala letakkan dalam umat ini, supaya mereka tidak sewenang-wenangnya dalam masalah kepatuhan, maka kita kena jaga. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam bab solat. Cuma masalah kita sekarang ini perlu kepada muhasabah. Solat kita kenapa tidak berkesan? Solat kita kenapa tidak memberi pulangan yang baik kepada kita? Sebab kita solat dalam keadaan, Allahul Musta'an, kita solat dalam keadaan yang hati kita tidak khusyuk. Kita akan tanya lagi soalan kedua, kenapa hati tak khusyuk? Kenapa hati tidak khusyuk? Jawabnya sebab bila hati tidak khusyuk,
maka kesan yang besar itu mari daripada mana? Ada yang mengatakan sebab makanan yang kita makan ada kadang-kadang tidak mengandungi halal yang betul-betul jitu. Jangan kata saya minum air ni ada logo halal, kan? Kita ni kata logo halal, kita beli ke tak? Walaupun air ni air je, tak payah sembelih, tak payah apa tak, tapi tak ada logo halal, tak apa nak juga kita. Satu. Ayam. Ayam saya garanti, saya sendiri tengok dia sembelih, bismillah, Allahu Akbar, itu kuat sembelih, sempurna, baik tak apa. Tapi kita tak tengok pula duit yang kita beli bahan-bahan makanan itu daripada mana. Kalau duit itu hasil daripada kerja kita, alhamdulillah, kita mengatakan itu yang terbaik. Sebab apabila bincang tentang hadis Nabi SAW, sebaik-baik apa yang kita makan itu iaitulah hasil daripada usaha kita sendiri, hasil daripada usaha kita sendiri. Maka orang tanya Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ni imam yang masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i. Orang tanya dia, apakah yang lebih utama? Al-kasb at-tayyib, mana apa ni, usaha yang terbaik? Dia kata ada ulama mengatakan at-tijarah, perniagaan. Memang kalau kita nak tengok, perniagaan lah yang paling untung sekali, betul tak? Perniagaan untung, cepat kaya berniaga, cepat miskin pun jadi juga kalau tak kena cara, kan? Dua tu. Yang kedua, as-sina'ah, ya, satu. Tetapi dia kata yang betul-betul yang disebut sebaik-baik hasil kita iaitulah az-zira'ah, iaitulah bercucuk tanam dan memelihara ternakan. Sebab yang lain itu semua alat. Kita berniaga batu, tuan-tuan makan batu, air batu boleh lah. Kita buat kerja dengan tangan, gaji kayu, kita tak makan kayu. Tetapi kalau kita bercucuk tanam, kalau kita pelihara hayawan, maka dua-dua itu memang kita nak makan sayur, bismillah. Nak makan kambing, bismillah, sembelih dia. Itu dia panggil, itulah dia katakan di antara sebaik-baik yang kita makan hasil daripada usaha kita sendiri. Apa? Maka kita nak tengok hari ini dalam kehidupan kita, jual beli kita, halal ke haram? Saya banyak menghadiri persidangan-persidangan tentang halal haram. Di antaranya skim-skim yang dipanggil skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Saya tak tahu sampai ke tidak kata bukit ni. Mari juga ke skim cepat kaya? Sampai juga. Macam mana dia naik bukit tinggi ni, kan? Skim cepat kaya ni benda yang tak patuh syariah. Awak melabur dengan saya, bagi saya 20,000, saya bagi setiap bulan, awak tak payah kerja, buat duduk relax je, iktikaf di masjid je, kita bagi 2,000 sebulan. Sah atau tak sah perniagaan itu? Tak ada. Saya sekarang ni pencen dah, jaga masjid tapi makan duit tak betul. Ini dipanggil sumber-sumber yang salah. Kalau kita pergi pajak tanah kita sewa, itu lain. Ini kita pergi melabur, dan pelaburan itu dia beri saham tetap, kita boleh setiap bulan berapa, maka itu dia panggil saham tidak patuh syariah, dan mungkin sebahagiannya termasuk dalam skim cepat kaya. Makan minum bermasalah. Percakapan-percakapan kita kadang-kadang mengguriskan perasaan, tidak menjaga adab dalam sudut pakaian, dalam bab percakapan. Ini semua apabila tidak bersih, pemikiran kita juga tidak murni. Bila dia tidak murni, maka solat yang kita solat itu tidak memberi kesan yang besar ke dalam jiwa kita. Tapi tuan-tuan jangan pula peteruh tak solat. Dia kata, ustaz kayak tak jadi apa dah solat kita ni. Solat pun tak khusyuk, baik aku tak solat. Itu kata tu, kumpai aku selalu dah tu. Nah, syaitan kata sangat-sangat berjaya saya pada hari ni kerana telah memesongkan awak. Syaitan dia tak masuk lorong no entry. Kita ni kan banyak jalan one way, kadang-kadang langgar juga no entry tak. Nak cepat, tu ya lorong saya nak pergi, bzuk pergi. Kebetulan tak ada polis, alhamdulillah, selamat sejahtera. Kalau ada polis,
Jenuh bertabik kita, cik sekali ni baru untuk hari ni. Dah, hari lain banyak kali dah untuk hari ni, itu sekali ni baru untuk hari ni. Tapi syaitan no entry dia tak pergi. Tuan-tuan yang duduk di masjid, syaitan tak mari ajak tuan-tuan pergi duduk mai naik kelab, mai kita pergi melompat malam ni. Tak. Dia mari tak mari? Tak mari. Baru ni nak mari. Saya baru balik Mekah 2-3 hari baru dah. Kopiah pun tak pasal lagi hak beli di Mekah. Tapi dia masuk lorong yang dibenarkan oleh perlembagaan dia. Apa dia? Oh, dia mari. Tuan Haji, awak lah orang dalam kampung ni paling hebat sekali. Sebab apa? Sebab awak haji. Awak mari masjid awal. Awak duduk sah depan. Oh, tarah wali sudah awak. Kita berak naik. Riak sudah mari. Untuk pahala amalan kita dengan sebab nyepulah permainan syaitan sudah pulah kita. Okay, jangan main tuan-tuan. Maka itu di antara contoh-contoh bagaimana berlakunya mekanisme untuk bersatu sudah cukup, tetapi perpecahan berlaku. Cukup menyusahkan dada kita ini tuan-tuan. Sebab apa? Apabila berlaku, kita pula tidak jadikan dia sebagai suatu rahmat di dalam perbezaan. Cuba tengok muka surat 65. Adapun ikhtilaf, perbezaan pendapat, ada kalanya merupakan suatu rahmat dan ahli-ahlinya diberi kemaafan. Sebagaimana seorang ulama telah berkata, perbezaan pendapat dalam hukum hakam merupakan satu rahmat selagi tidak membawa kepada keburukan yang lebih besar, iaitulah hilang hukum asalnya. Saya buat contoh yang mudah ya. Tuan-tuan pernah pergi Mekah ke tidak? Pergi. Waktu kita kerusus nak pergi Mekah, ustaz kata apa? Ustaz cakap apa? Kita kena belajar mazhab-mazhab yang mengatakan tidak batal wuduk sentuh perempuan. Belajar. Kita tak ingat dah. Jadi kita pun dengan penuh confident, keyakinan, siapa Mekah, orang langgar kita, perempuan langgar, sentuh perempuan tengah tawaf, tak batal wuduk. Rahmat ke tidak? Rahmat. Ada orang ni cerita betul ni. Orang pengawal besar tabung haji cerita dengan saya. Dia kata ada orang seorang tu berkeras. Dia kata saya Syafi'i, mazhab Syafi'i, tulis. Kita tak mau belajar-belajar hak tabung haji ajar ni, tak nak pakai. Sedap juga dia. Dia masuk pergi, tak sampai satu pusingan, kena langgar orang, batal wuduk, keluar pergi ambil wuduk pula, masuk. Berapa kali dia langgar? 8 kali. 8 kali dia pun pernah. Dekat ke jauh tempat ambil wuduk? Masjid Haram, bukan masjid kampung kita ni. Masjid kita ni belakang tu 10 kali boleh pergi. Ni 8 kali dia pergi tak langgar. Dia kata gini, dia cakap dengan kawan dia, kali ni siapa dia langgar aku, kira laki-laki belakang. Dia macam orang India kan. Orang India ni kaki dia pun tak ada stokin, baju dia lengan sampai sini, foto kawal pom tepuh dia. Yang membenarkan, mengatakan tidak batal, kita terima. Jangan main ilmu ke kepala. Siapa langgar aku, dia laki-laki mana ada. Macam orang kelahi 2 orang. Dia kata, gapo tu? Kambing. Kawan dia kata, burung. Mana kambing? Dia pergi cari-cari tengok, burung terbang. Kawan dia kata, tu burung terbang tu. Dah apa ni, burung pun terbang pun dah kambing. Nak kata apa? Terbang pun kira kambing juga. Pasal yang penting dia nak kerah kepala, nak menang dia. Yang ni saya kata satu kepincangan yang amat sangat, yang cukup dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, perbezaan pendapat ini satu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dalam buku yang saya nota yang ada di tangan tuan-tuan ni, rahmat dalam perbezaan. Kalau kita baca buku ni kecil ya tuan-tuan, sekali baca sekali minum teh habis. Jadi apa yang kita nak, kalau ada berlaku perbezaan pandangan, biarlah kita berlapang dada. Tidak mudah nak menghukum orang ataupun nak menjatuhkan hukuman kepada orang semata-mata perbezaan yang berlaku. Jadi orang nak berbeza pun biarlah berbeza dengan cara yang beradab, dengan cara yang boleh mengharmonikan masyarakat. Sebab sudah banyak kita ni masalah-masalah lain yang sudah banyak. Hari ni kalau boleh kita bersatulah di atas sesuatu isu yang besar yang melanda masyarakat. Di antara isu-isu yang besar yang melanda kita hari ini, iaitulah serangan pemikiran, dia panggil golongan liberal. Pernah dengar nama liberal?
golongan-golongan yang tercabut daripada agama. Nak dia panggil golongan gerakan pembebasan. Nak membebaskan wanita daripada isu aurat. Aku nak pakai tudung ke tak nak pakai tudung, tak mau. Nak membebaskan wanita bebas ke sana ke sini, tidak ada sekatan, tidak ada sempadan, maka kata di para ulama yang sebenarnya orang ini nak membebaskan wanita daripada agama, bukan nak membebaskan wanita dari kehidupan. Cukup. Ada satu kumpulan lagi nama dia LGBT. LGBT ni kumpulan yang mengatakan laki-laki jantan sama jantan boleh kahwin. Kahwin dah pun. Keluar dalam internet, bersengih-sengih suka ni laki-laki tu menikah dengan laki-laki. Nikah jantan sama jantan, tak tahu dia menikah macam mana. Saya buat ulang, Pokok Zoo tak terima dia ni. Ni betul. Bahaya. Jadi kita fokuskan. Hari ini sebahagian daripada pelampau-pelampau gerakan-gerakan yang ada ni cuba nak merusakkan perjalanan agama kita. Jadi marilah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita duduk di atas landasan yang kesatuan kita, memahami kesatuan terhadap Allah Azza wa Jalla, dan jangan tak payahlah kita duduk besar-besarkan perkara-perkara yang boleh memisahkan di antara hati kita. Yang penting bagi kita, perkemaskan, mantapkan pegangan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ibadat kita biarlah sempurna. Pagi tadi saya dah sebut juga di sini, di antara perkara yang sangat penting untuk kita jaga selepas daripada solat fardu, selepas daripada puasa fardu, iaitulah amalan-amalan yang sunat. Yang sunat yang besarnya Nabi suruh jaga, sunat apa? Sunat rawatib. Ingat kan? Daripada pagi tadi kita jaga sampai ke malam ni, kalau cukup 12 rakaat, maka tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya ucap tahniah kerana kita telah memiliki sebuah mahligai dalam syurga. Mahligai banglo kat sini pun beratus ribu dah harga dah. Yang antara yang mahal tu tempat ini mahal ni, sebab orang pakat mari sini, pelancong mari ramai. Tapi nak banding dengan syurga, ada harga ke tak? Tak ada lah. Mindil kata dalam hadis, mindil ni mana kain sapu tangan. Ahli syurga tu tak sama dengan nilai dunia yang ada hari ni. Nak kata apa? Kalau kita ada ladang stroberi 1 juta ekar di sini, dengan satu kain sapu tangan dalam syurga, tak boleh nak bayar lagi. Hebat dia, comelnya, berharga, bernilai yang begitu tinggi. Maka marilah kita sama-sama mengambil peluang yang ada ini, memperbanyakkan ibadat-ibadat yang sunat, memperbanyakkan zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Basahkanlah di mulut kita ni, jangan basah mulut kita dengan duduk mengutuk orang yang kutuk orang. Tuan-tuan kena ingat, mereka ini akan masuk dalam kumpulan al-muflisuna fil akhirah, orang yang muflis di akhirat. Takut kita bawa amalan banyak, tiba-tiba sampai di akhirat, orang mari menuntut amalan. Ya Rabbi, pakcik ni pernah tuduh saya macam-macam, habis ambil pahala dia bagi orang tu. Dia pernah zalim saya dulu di atas dunia, dia khianat pada saya, ambil pahala dia bagi. Mari pula yang ke-10, saya juga dia khianat. Rahmat dalam perbezaan ini menenangkan hidup kita. Ada satu lagi buku kembar dia, nama dia Tenang dengan Ujian. Sama, lebih kurang ni juga, kecil sikit. Tenang dengan ujian ni, kita cuba nak menenangkan suasana kita sendiri. Sama ada kehidupan kita berkeluarga, kita kehidupan bersama masyarakat, banyak sangat dah godaan-godaan yang menimpa kita ni. Biarlah kita mencari ketenangan yang abadi. Ketika kita masuk dalam kubur nanti, kita dapat ketenangan, dan ketenangan yang betul-betul apabila kita telah masuk dalam syurga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah ringkas kita ini dapat manfaatnya kepada muslimin dan muslimat sekalian. Aqul qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.